Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents CMY. Hari ini kita ingin membincangkan satu case yang cukup panas, yang hangat, dan terbaru daripada Sabah. Case yang membawa bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Peter Anthony, ke penjara selama 3 tahun. Ya, Anda dengar betul. Seorang tokoh politik yang pernah berada di tampuk kuasa ini dipenjara atas kesalahan pemalsuan dokumen. Kes ini bukan sekadar tentang seorang ahli politik yang dihukum, tetapi ia juga mencerminkan pelbagai persoalan yang lebih besar tentang politik, integriti, dan juga sistem keadilan di Malaysia. Jadi mari kita kupas satu persatu dan lihat apa yang sebenarnya telah berlaku. Kita mulakan dengan apa yang terjadi di mahkamah baru-baru ini. Mahkamah rayuan baru sahaja menolak rayuan terakhir Peter Anthony untuk mengetepikan sabitan dan hukuman dalam kes yang berkaitan dengan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sabah UMS yang berlaku 11 tahun lalu. Dengan keputusan ini, Peter Anthony terpaksa menjalani hukuman penjara 3 tahun dan membayar denda RM50.000. Dan perkara yang paling besar, beliau kini kehilangan kerusi adun melalap dan tidak boleh bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang tidak lama lagi. Kalau kita imbas kembali, kes ini bukanlah baru muncul semalam. Pada 26 Mei 2022, Mahkamah Session Kuala Lumpur sudah pun mendapati Peter Anthony bersalah kerana memalsukan surat daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014. Surat ini mengandungi maklumat palsu yang digunakan bagi mendapatkan kontrak penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal di UMS. Dan ini bukan sebarang tuduhan yang kosong. Hakim yang mendengar kes ini mendapati pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Malah, saksi-saksi utama yang dipanggil turut memberikan keterangan yang menyokong dakwaan ini. Salah satu perkara yang membuatkan kes ini lebih menarik ialah bagaimana nama bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut terpalit di dalam kes ini. Bukan sebagai suspek, tetapi sebagai individu yang turut diperdayakan oleh Peter Anthony. Di dalam kes ini, Peter didakwa menipu beberapa individu, termasuk Najib, dengan meyakinkan mereka bahwa wujud smart partnership antara anak syarikat UMS, U-Link Property Sendirian Berhad, dengan syarikat miliknya, Asli Jati Sendirian Berhad. Tetapi akhirnya semuanya ini hanyalah sekadar pembohongan. Selepas keputusan Mahkamah Session, Peter mencuba nasib dengan mengemukakan rayuan di Mahkamah Tinggi. Namun pada April 2023, Mahkamah Tinggi tetap mengekalkan sabitan dan hukuman. Dengan ini, Mahkamah Rayuan pun buat keputusan yang sama, yaitu mengukuhkan lagi hakikat bahwa bukti terhadap Peter Anthony adalah cukup kukuh. Tapi apakah kesannya kepada politik Sabah? Ini yang paling menarik untuk kita bincangkan. Dengan kehilangan kerusi Dun Melalap, parti yang diwakili Peter bakal kehilangan salah satu pemimpin utamanya. Persoalannya, adakah pengaruh Peter masih kuat walaupun dia kini berada dalam penjara? Sejarah politik Malaysia menunjukkan bahwa ada ahli politik yang tetap mendapat sokongan walaupun terpalit dengan kes mahkamah. Contohnya Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pernah dipenjara tetapi akhirnya bangkit menjadi Perdana Menteri. Adakah Peter Anthony akan melalui jalan atau fasa yang sama? Dan kita juga tidak boleh abaikan persoalan integriti di dalam politik.
Kes Peter Anthony ini membangkitkan satu soalan yang besar. Adakah ini satu kes terpencil atau sebagian daripada masalah yang lebih besar dalam pentadbiran negara kita? Jika seseorang menteri boleh terlibat dalam pemalsuan dokumen untuk mendapatkan kontrak, bagaimana pula dengan yang lain? Adakah ini petanda bahwa sistem pemantauan kita masih lagi sangat lemah? Satu lagi persoalan, adakah rakyat Sabah melihat keputusan ini sebagai satu keadilan ataupun sekadar permainan politik? Tidak dapat dinafikan, ada sesetengah kes di Malaysia yang sering dikaitkan dengan unsur-unsur politik. Jadi adakah ini satu langkah untuk menjatuhkan Peter Anthony dan melemahkan pengaruhnya? Atau memang hukuman ini benar-benar berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang telah dikemukakan kukuh? Masa depan politik Peter Anthony juga satu misteri. Walaupun beliau dipenjara, tidak mustahil beliau akan kembali selepas tamat hukuman dia nanti. Jika beliau masih mempunyai sokongan akar umbi yang kuat, beliau mungkin akan menggunakan strategi seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa pemimpin politik yang lain, yaitu bangkit semula selepas keluar dari penjara. Akan tetapi, adakah rakyat Sabah masih akan mempercayai Datuk Peter Anthony? Itulah persoalan yang akan mengambil masa untuk terjawab. Adakah Peter Anthony terus terkubur ataupun membuat satu comeback di PRN yang akan datang selepas PRN 17 pada tahun ini? Baiklah, akhir sekali, bagaimana pula dengan langkah pencegahan? Adakah sistem kita cukup kuat untuk memastikan kejadian seperti ini tidak akan berulang lagi? Apa jaminan bahwa pemimpin lain tidak akan menggunakan taktik serupa untuk mendapatkan kontrak atau menguntungkan diri sendiri sahaja? Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah hukuman terhadap Peter Anthony ini satu kemenangan bagi keadilan atau ia sekadar permainan politik? Adakah kes ini mencerminkan isu yang lebih besar dalam pentadbiran Malaysia? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih akan menyokong Peter Anthony walaupun beliau kini di penjara? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan panas seperti ini. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya di Current Sphere MY.